Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura antara Brunei DPMMFC dengan Young Lions. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda dan Ananda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan tersebut berkesudahan DPMMFC 0, Young Lions 3. Brunei DPMMFC akan meneruskan saingannya menentang Albirex Niigata di Jurong East Stadium Singapura pada 2 November. Inisiatif projek hiasan dalaman Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang yang diungkayakan Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan dengan mengumpulkan dana daripada penduduk-penduduk Kampung Manggis dan Madang dan sektor korporat tertentu amat membanggakan. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama pada majlis perasmian hiasan dalaman masjid berkenaan. Menurut Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, inisiatif tersebut mencerminkan kesatuan dan perpaduan masyarakat yang ingin melaksanakan sesuatu projek berkebajikan. Kerjasama di kalangan sesama ahli jawatan kuasa takmir dibuktikan di sini dengan kepaduannya, kesepahamannya, maka tentunya lah juga untuk dicontohi oleh semua masjid-masjid di negara kita ini. Projek hiasan dalaman mengandungi kerja-kerja untuk menghias keempat-empat bahagian dalam dinding masjid dan bahagian luar pintu masuk utama dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Farmasi merupakan sumber maklumat yang dipercayai bagi pesakit untuk menjawab persoalan mengenai ubat-ubatan dan membimbing pesakit tentang cara mengurus ubat-ubatan, peralatan perubatan dan kesihatan mereka. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut semasa sambutan Hari Farmasi Sedunia yang diadakan di Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar yang juga selaku pengerusi dan pengarah eksekutif Jerudong Park Medical Centre JPMC menambah, sambutan seumpamanya mengiktiraf dedikasi ahli dan profesional farmasi kepada sistem dan menjaga kesihatan serta kesejahteraan masyarakat. Turut disentuh tema sambutan tahun ini iaitu memenuhi keperluan kesihatan global. Valuable contributions of pharmacy in enabling access to quality essential health services, ensuring safe and effective medication use, optimize treatment outcomes, and promote health literacy in the community. They are an essential part of healthcare infrastructure, contributing to improving effectiveness and efficiency of healthcare delivery. Dianjurkan oleh Jabatan Farmasi JPMC, acara diadakan bagi menghargai peranan farmasi dalam memastikan keselamatan pesakit
dan penjagaan yang cemerlang. Di samping itu, penganjurannya juga bertujuan bagi meningkatkan kesedaran tentang peranan, tanggungjawab dan kepakaran ahli dan profesional farmasi dalam memastikan kesihatan yang lebih baik. Sempena Hari Penjagaan Hospis dan Paliatif Sedunia 2024, Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC menganjurkan perbincangan mengenai peranan penting penjaga bagi pesakit yang menghidapi penyakit mengancam nyawa. Perbincangan diadakan malam tadi di Setia Point, Bragas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Perbincangan yang bertajuk Kepenatan Penjaga menengani keperluan mereka yang prihatin, menggariskan cabaran emosi, fizikal dan rohani yang dialami oleh penjaga. Perbincangan turut mengetengahkan pandangan mendalam tentang keletihan dan tekanan yang sering diabaikan yang dihadapi oleh penjaga setiap hari, menawarkan strategi penjagaan diri praktikal yang berakar umbi dalam nilai-nilai Islam. Juga diadakan penyampaian sijil kepada para penaja. Penyampaian hadiah bagi pertandingan seni khat sempena Maharajan Kaligrafi Islam Antarabangsa diadakan kemarin. Dianjurkan oleh Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Bragas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi Lembaga Tadbir Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Johan disandang oleh Awang Haji Muhammad Nazir bin Osman, manakala Muhammad Riziman bin Haji Usen dan Awang Haji Muhammad Fajri bin Haji Idris masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Pengalaman setiap wanita dengan menopause adalah unik, dengan sebahagiannya mengalami gejala ringan dan ada yang berdepan dengan cabaran yang lebih teruk sehingga menjejaskan kehidupan seharian mereka. Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal selaku Timbalan Pengerusi Jerudong Park Medical Centre JPMC menekankan perkara tersebut semasa Simposium Kesihatan Pasca Menopause sempena Hari Menopause Sedunia. We must ensure that women have access to accurate information, compassionate healthcare and supportive environments that allow them to navigate menopause with dignity and confidence. Dianjurkan oleh JPMC, simposium antaranya diisikan dengan ceramah pendidikan mengenai menopause. Ia bertujuan mewujudkan persekitaran yang menyokong wanita untuk memahami dengan lebih mendalam akan kesihatan masing-masing semasa peringkat pasca menopause. Simposium berlangsung di salah sebuah hotel di Bandar Seri Begawan. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam pelbagai bentuk dan ia perlu disyukuri kerana nikmat dan rezeki tersebut menjadikan seseorang itu lebih dekat kepadanya. Nikmat, anugerah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala sering disalaherti sehingga ada yang sombong tidak menjalankan perintah dan suruhannya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin bertajuk Bahaya Istidraj. Ketika manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengindahkan suruhan, larangan dan peringatannya, maka boleh sahaja Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu istidraj kepada mereka. Istidraj adalah salah satu bentuk nikmat kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang lalai terhadapnya. Nikmat yang diberikan berupa ilmu, harta, pangkat dan kesihatan itu adalah dilihat sebagai sebuah bentuk kebahagiaan. Namun yang demikian itu adalah ujian berbentuk muslihat ataupun perangkap.
Akademi Usaha Wanita AWE di negara Brunei Darussalam kemarin melancarkan kohort keempat dengan mengalu-ngalukan 27 usahawan wanita yang terpilih. Acara berlangsung di iCenter Kampung Anggrek Desa. Perasmiannya disempurnakan oleh Catherine Thiamoh, Pegawai Hal Ehwal Awam Kedutaan Amerika Syarikat. Para peserta akan menjalani latihan selama 2 bulan menggunakan Dream Builder, platform pembelajaran dalam talian yang dibangunkan oleh Sekolah Pengurusan Global Thunderbird University Negeri Arizona. Platform tersebut meliputi 13 modul perniagaan penting memfokuskan pada bidang utama seperti perancangan perniagaan, celik keuangan dan strategi pemasaran. Inisiatif global yang diterajui oleh Biro Hal Ehwal Pendidikan dan Kebudayaan Jabatan Negara Amerika Syarikat ini bertujuan meningkatkan peluang ekonomi untuk wanita melalui keusahawanan di lebih 100 negara seluruh dunia. 5 pelajar beserta seorang guru pengiring sekolah menengah pengiran anak puteri Hajah Rashidah Sadatul Bulkiah Lumut berlepas mewakili negara ke Kumamoto, Jepun bagi mengikuti program Duta Belia bagi Hari Kesedaran Tsunami Sedunia 2024. Program tersebut berlangsung selama 7 hari bermula hari ini. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Dayang Hamidah binti Daud, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan, dan Jun Takimoto, Setiausaha Pertama Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam. Program yang melibatkan 256 peserta termasuk penyelia dari 43 negara memberi peluang kepada para pelajar untuk berinteraksi dengan pelajar sekolah menengah Jepun dan mengambil bahagian dalam sesi pemerhatian serta perbincangan mengenai pencegahan bencana dan pengurangan risiko. Kenali kod amaran cuaca berwarna yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bagi memberi amaran awal kepada orang ramai terutamanya semasa keadaan cuaca aktif. Memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta-merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca. Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam PPNBD melalui Kelab Radio Amaturnya bersama rakan strategik Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara menganjurkan jambori di udara ke-67 Jota dan jambori di internet ke-28 Joti. Acara berlangsung serentak di seluruh dunia sehingga 20 Oktober.
Di negara Brunei Darussalam, perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Jota Joti merupakan kegiatan digital dan radio pengakap terbesar di dunia yang mengumpulkan lebih daripada 2 juta pengakap setiap tahun. Melalui kegiatan seumpamanya, ahli-ahli pengakap lebih yakin untuk berhubung dengan rakan-rakan pengakap yang berada beribu kilometer dari negara ini. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dengan kerjasama unit pemimpin muda College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB mengungkayahkan pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran senegara tahun 2024. Kemarin diadakan majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan. Majlis diadakan di Kupu SB. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Hajah Nahriah binti Haji Awang Azbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diisikan dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada Johan bagi setiap kategori yang dipertandingkan. Pertandingan diadakan bersempena sambutan Hari Pandu Puteri Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Dua suspek ditahan dalam satu operasi pencegahan jenayah di kawasan perhutanan di daerah Temburong yang dipercayai digunakan sebagai pusat pemunggahan dan pengedaran barang tegahan. Dalam operasi tersebut, pasukan Polis Simpanan C Company Polis Hutan, pasukan Polis Diraja Brunei menemui 240 tin dan 84 botol minuman keras pelbagai jenis di dalam sebuah kenderaan yang dipercayai diseludup dari negara jiran. Juga ditemui peralatan yang dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah. Kes tersebut dilaporkan di Balai Polis Bangar untuk penyerahan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Biro Kawalan Narkotik. Sementara itu, seorang lelaki warga tempatan ditahan kerana dipercayai terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan dadah di kawasan Kampung Lubuk Pulau, daerah Tutong. Suspek ditahan berikutan penemuan 2 buah kereta mencurigakan dengan hasil pemeriksaan mendapati beberapa barang mencurigakan iaitu peralatan yang dipercayai bagi penyalahgunaan dadah. Suspek diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik bagi siasatan lanjut.